Boleh boleh. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah malam ini baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minal Qur'ani ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan hari ala wajhi ridika ana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'da. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Barisan Tuan Imam, Tuan Bilal, ada jurukuasa, pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita mulakan tahun baru dengan kuliah majlis ilmu tafsir kita dapat kita sambung pada malam ni. Meskipun pada minggu yang sebelum tu terpaksa tangguh 2 minggu lepas sebab apa lupa saya. Cuti on the balik. Masa tu on the balik, cuti on the balik. Dan saya pun bawa baik demam ni. Mesti demam sekarang. Satu keluarga, Pak rumah, anak apa semua habis dijangkit. Yang sama-sama dah jaga kesihatan. Jaga kesihatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat iman Islam, kesihatan yang baik untuk menjadi amal ibadah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan kuliah tafsir pada malam ni, tadi saya dah serahkan satu envelope surat kepada Tuan Pengurusi. Isi kandungan dalam surat tersebut adalah tentang satu program dakwah mengajar Al-Quran dan pertukaran budaya bersama masyarakat Jepun. Jadi saya dilantik oleh majikan saya USIM, Universiti Islam Malaysia, untuk mengepalai seramai 21 pelajar terpilih untuk buat program di Tokyo, Jepun pada 20 Februari hingga 28 Februari. Cuma dalam surat tu tarikh lama, lepas tu tarikh tu tak ada. Jadi dia berganjak sikit lah. Untuk tarikh tu dia berganjak sikit, tapi konsep dia sama lah. 20 hingga 28 Februari bulan depan. Program tersebut kami diminta oleh pihak universiti untuk buat program dakwah street, mengajar Quran kepada masyarakat Muslim di Jepun. Nak mengajar macam mana pun tak tahulah tu. Kau boleh faham cakap dengan 9 senang kan. Cakap dengan orang Jepun, ajar macam mana pun tak tahulah, tengoklah. Lepas tu pertukaran budaya. Pertukaran budaya dengan masyarakat Jepun di sana lah. Dan pihak universiti pun ada bagi peruntukan, dan selebihnya perlu diusahakan oleh kami lah bersama dengan para pelajar. Antaranya kami buat program dan jual kuih muih. Dinilai ada budak-budak yang buat kuih tu pandai buat apa, donat apa, bomboloni apa benda tu, tahu kan? Kenal tak? Tak kenal? Tahu-tahu kenal? Kalau kenal lah beli. Bomboloni apa nama, saya pun tak ingat nama donat tu. Macam-macam sama sekarang kuih kan. Untuk kolek dana lah. Dan juga mohon sumbangan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan perempuan, datuk-datuk yang sudi untuk menyumbang, saya amat mengalu-alukan lah, mengalu-alukan untuk menjayakan program ini. Dan apa saja bentuk sumbangan tu boleh dibuat melalui 2 cara. Yang pertama, kalau nak lebih telus dan jujur, boleh transfer terus ke akaun USIM. Itu lebih telus lah, lebih jujur lah. Terus transfer ke akaun USIM sebagaimana saya dah nyata dalam
dalam kertas kerja tu, dalam surat kelulusan. Cuma kalau ada yang nak salur ke akaun USIM tu, dia leceh sikit lah, sebab tuan-tuan kena simpan bukti transfer tu. Bukti transfer tu kena simpan, supaya senang nanti saya nak claim balik, bagi tahu sekian jumlah daripada jemaah Masjid Muallimin ni ada transfer ke akaun USIM ni. Jadi nak keluarkan duit tu, dia leceh sikit lah, tapi lebih jujur lah. Tapi kalau tuan-tuan dah transfer, tuan-tuan pun tak ada simpan bukti itu, kira Sadaqallahul Azim lah, sedekah lah, sedekah pun USIM lah, kayu lah USIM ni. Jadi itu lebih jujur, tapi lebih leceh sikit lah. Yang kedua, secara fizikal tuan-tuan boleh sumbang terus kepada saya, tak ada masalah. Itu tak ada nak kena simpan transaksi, semua tak ada lah. Cumanya saya rasa kalau tuan-tuan nak sumbang tu, mungkin saya serah kembali kepada pihak pengurusan pentadbiran masjid lah kot. Boleh selaraskan lah maksudnya, sama ada bendahari ke apa, nanti pengurusi akan kemukakan usul itu, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan tuan-tuan dan puan pun dapat menjayakan lah program dakwah mengajar Quran dan pertukaran budaya bersama masyarakat Jepun dengan kerjasama Islamic Society Japan, Tokyo Islamic Society. Kan kat Tokyo kan ada persatuan Islam dekat sana tu, masyarakat Islam di sana tu. Jadi dengan kerjasama dengan pihak NGO di sana, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan kita tu dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung kuliah tafsir pada malam ini. Saya tak ingat 68 ke 69? 68. Perenggan? Oh, perenggan yang tu, perenggan yang kedua tu. Bismillah. Muka surat 68, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain, amin. Abu Ali Al-Farisi berkata, Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala bentuk rahmat dan dikhususkan bagi Allah semata. Artinya kita masih lagi membicarakan tentang perbezaan dari sudut bahasa tersirat di sebalik penggunaan kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara umumnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sudut bahasa merujuk daripada kalimah yang sama, iaitu rahmat. Kan perkataan rahmat kan ra ha mim ta. Jadi ra ha mim. Ra ha mim itu ada ejaan dia pada Ar-Rahman, ada ra ha mim. Rahmat Rahamim tu ada juga pada perkataan Ar-Rahim, ada juga, dua-dua ada. Rahman ada ra, ada ha, ada mim. Ar-Rahim pun ada juga ra, ha, mim. Jadi kedua-dua dia merujuk kepada rahmat. Itu dari sudut bahasa secara umum. Tapi bila kita nak bincang lagi mendalam, lagi detail, lagi terperinci, sebenarnya kedua-dua sifat itu melambangkan tindakan yang berbeza. Allah bertindak dengan sifat yang berbeza. Daripada 99 nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, nama-nama yang terpuji, maka berdoalah, serulah mana-mana nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak nama, 99 nama Allah, kesemua nama Allah itu Allah bertindak dengan setiap tindakan yang berbeza antara satu sama lain. Sebagai contoh yang paling mudah kita nak bincang pada malam ini, iaitu daripada perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sudut bahasa, kasih sayang. Dari sudut bahasa, belas kasihan. Dari sudut bahasa, rahmat. Tapi bila kita perincikan, ada beza antara Ar-Rahman dengan lafaz Ar-Rahim. Katanya Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman, perkataan yang pertama, nama yang pertama dipilih oleh Allah bila kita buka Al-Quran, buka mushaf, buka Al-Quran, kita jumpa perkataan Bismi dengan nama Allah, empunya nama. Nama yang pertama dipilih oleh Allah adalah Ar-Rahman.
Daripada 99, mula-mula sekali nombor satu, sifat nombor satu yang Allah sendiri pilih, yang Allah sendiri menamakan diri dia dengan sifat tersebut adalah Ar-Rahman. Katanya Al-Farisi, Ar-Rahman itu bersifat umum. Bila sebut Ar-Rahman, mencakupi segala bentuk rahmat, mencakupi segala bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata Ar-Rahman itu kasih sayang, bila kita kata Ar-Rahman itu membawa erti rahmat, maka rahmat Tuhan itu menjangkaui daripada segala makhluk yang taat mahupun yang derhaka, yang ikut kata Rasul, ikut titah perintah Allah, ikut agama Allah redha, mahupun yang kufur dengan Allah. Rahmat Allah menjangkaui daripada sekalian makhluk yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat sipir yang paling mudah sebagai contoh, Iblis. Sebagaimana kita tahu Iblis itu Allah isytihar sebagai musuh kepada Allah, musuh kepada manusia. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Allah berfirman, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Allah kata, manusia, anak cucu Adam, ingat syaitan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia musuh, jangan jadi dia kawan. Jangan kau duk sekali kata, cuba kita dakwah sikit kat syaitan ni, manalah tahu dia masuk Islam. Tak ada. Allah dah isytihar, dah cop dah. Tidak ada istilah syaitan yang baik, tak ada. Dia ada pepatah Inggeris, apa? Saya lupa, tapi saya tertarik dengan kata-kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dia pernah guna istilah tu. Tun Mahathir pernah guna istilah tu. A good devil is better than the evil of angel. Apa saya pun tak ingat. Syaitan yang baik lagi bagus daripada malaikat yang jahat. Saya pun lupa istilah tu. Kalau tuan-tuan boleh cuba tengok, dia ada maksud mendalam tu. Itu istilah Inggeris lah. Apa kata? Macam mana? Syaitan yang saya kenal lebih baik daripada malaikat yang saya tak tahu. Macam itulah lebih kurang. Makna syaitan yang kenal, syaitan yang baik tu maknanya dia kenal baik juga agaknya. Walaupun dia tahu tu syaitan, tapi dia kenal. Macam itulah adalah konsep. Dalam Islam ada apa istilah kita panggil syaitan baik? Tak ada. Kesemua syaitan itu Allah dah isytihar sebagai musuh. Maka kita tidak boleh berdakwah kepada syaitan melainkan syaitan di kalangan manusia yang disebut dalam Al-Quran, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mencuba untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Yang dibenarkan untuk kita menyampaikan dakwah adalah syaitan di kalangan manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin itu syaitan yang tak boleh berdakwah. Wan nas adalah di kalangan syaitan-syaitan, artinya di kalangan makhluknya, hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah ni boleh kita sampaikan dakwah. Baik, apabila kita kata Ar-Rahman, syaitan itu Allah isytihar sebagai musuh Allah. Iblis Allah laknat sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bila Nabi Adam alaihi salam disempurnakan ciptaannya, Allah perintah kepada segala penduduk langit untuk sujud. Sujud kepada Adam bukan sujud sembah, tetapi sujud penghormatan. Sujud kepada Adam. Malaikat sujud Adam, penduduk-penduduk di langit sujud Adam, hatta iblis pun Allah suruh sujud kepada Adam, bukan suruh sembah Adam, tetapi sujud itu adalah sujud penghormatan. Allah perintahkan sujud, tetapi iblis tidak mahu sujud. Maka Allah laknat iblis dan Allah halau iblis daripada syurga. Jadi artinya sejak daripada tu sampai hari ini dan sampai kiamat, iblis, syaitan dianggap sebagai musuh Allah. Tetapi rahmat Tuhan kepada iblis, Allah panjangkan usia dia. Walaupun Allah murka kepada iblis, Allah bagi nyawa kat dia. Walaupun Allah benci kepada iblis, tapi Allah biarkan dia hidup. Dan berapa banyak ramai lagi manusia yang masih hidup di atas muka bumi. Paling tidak kita tengok negara haram Israel, Perdana Menteri Netanyahu hidup lagi tu. Walaupun kita anggap boleh, bukan boleh kata, memang pun musuh Allah ada tu. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh Islam. Tetapi hidup bebas. Hidup kaya raya, pegang jawatan, ada kuasa dan sebagainya. Meskipun begitu, Allah bertindak sebagai Ar-Rahman.
Walaupun ada yang tak suka Tuhan, ada yang syirik Tuhan, ada yang lawan Tuhan, ada yang lawan Islam, lawan Rasul, Allah tetap bagi nyawa. Allah tetap biarkan dia dapat hidup, dapat lagi bernafas, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap. Walaupun mereka itu tidak beriman dengan Tuhan, Tuhan tetap bagi kasih sayang sebagai Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman tu Tuhan bagi tu, dia terkait pula dengan satu lagi sifat Ar-Rahim. Sebab tidak semua yang Tuhan bagi itu Tuhan bagi dengan kasih sayang. Tidak semua yang Tuhan izinkan itu artinya Tuhan suka. Sebab ramai di kalangan kita salah faham. Kenapa salah faham? Dia ingat apabila dia dapat sesuatu, itu bukti Allah sayang. Bukti Allah sayang bukan terletak kepada pemberian. Tidak semua yang Allah sayang Allah bagi. Dan tidak semua yang Allah bagi itu Allah sayang. Kena beza tu. Kita dah bincang sebelum ni perbezaan antara izin dan redha. Apa dia beza antara izin dan juga redha? Sipir paling mudah, contoh yang paling mudah. Allah izin tak kepada kita untuk buat haji? Allah izinkan. Allah redha tak kepada hamba-hamba dia buat haji? Allah redha. Takkan Allah tak redha pula. Rukun Islam memang disuruh, cukup syarat kita kena buat haji. Dua agama ni ataupun ibadah haji tadi tu, Allah izin dan Allah redha. Secara asasnya Allah izin, Allah redha. Tetapi ada kalanya walaupun Allah redha tapi Allah tak izin. Haji tu Allah redha, tapi belum sampai giliran kita, Allah tak izin tahun ni. Bukan kata duit dah simpanan dalam tabung haji tak cukup, dah melimpah ruah dah banyak dah. Contohnya duit tabungan simpanan kita dalam tabung haji, tapi nama tak naik-naik. Allah redha ibadah tu, cuma Allah tak izinkan kita buat haji tahun ni. Ada yang Tuhan izin tapi Tuhan tak redha. Ada tak? Ada. Tuhan izin berlakunya kes pembunuhan, tapi Allah tak pernah redha, Allah tak pernah suka pun pembunuhan, Allah tak suruh pun pembunuhan. Allah izin berlaku kes buang bayi. Merata-rata yang terbaru saya tengok di mana begitu? Semalam dijumpa mayat bayi di yang hari ni sepasang remaja sekolah tahfiz. Ya. Betul kan hari ni kan? Hasilnya hari ni 16-17 budak sekolah tahfiz tu tuan. Allah izin ke berlaku tu? Allah izin. Adakah Allah redha? Allah tak redha. Allah tak suruh buang anak pun, Allah tak suruh berzina pun. Allah haramkan zina, Allah haramkan pembunuhan, tapi Allah izin ia berlaku kerana Allah nak uji pertimbangan manusia, yang mana ikut, yang mana lawan, yang mana taat, yang mana ingkar, yang mana ada kehidupan dia pertimbangan dosa, pertimbangan pahala. Sebab Allah bagi kita pilihan. Ada kalanya Allah izin dan Allah redha. Ada benda yang Allah redha tapi Allah tak izin tadi. Nak buat haji tak sampai lagi giliran. Yang mana dah buat haji tu Allah izin dan Allah redha lah tu. Dah dapat gelaran haji dah dapat buat haji dah. Allah dah redha, Allah dah izin. Jadi artinya ada beza antara izin dan redha Tuhan. Bukan semua yang Tuhan bagi Tuhan suka. Tapi ada kalanya Tuhan suka, kadang-kadang Tuhan tak bagi lagi. Bukan Allah tak sayang, bukan Allah benci, tidak. Cuma belum on the right time lagi. Ada yang dah kahwin 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belum dapat anak lagi. Adalah sebab-sebab tu. Bukan Allah murka, Allah tak murka dia. Jangan kita tengok ni tak dapat anak ni Allah murka dia ni, jangan. Celupa sangat, mulut tak ada lesen tu. Tak baik cakap macam tu. Kita, tugas kita bukan menghukum orang. Kita doakan baik-baik. Mudah-mudahan dikurniakan rezeki. Ada sebab tu. Tuhan tangguh sampai masa yang terbaik, maka Allah akan rezekikan. Jadi ada beza antara Ar-Rahman dengan satu lagi sifat Ar-Rahim. Bila kita kata Ar-Rahman, rahmat Tuhan tu maknanya Allah bagi ya. Kau nak hidup, Allah bagi. Kau nak makan, aku bagi. Kau nak apa, nak kerja, nak itu ni, Allah bagi semua. Tanpa pilih bulu, tanpa pilih kasih. Semua Tuhan bagi. Sebab Tuhan tahu ni semua makhluk dia. Ingkar macam mana sekalipun, degil macam mana sekalipun, kufur tak reti, tak dengar cakap macam mana sekalipun, semua ni ciptaan aku, kata Allah. Maka Allah tetap bagi dia nyawa.
Allah bagi dia nikmat hidup, Allah bagi dia nikmat melihat, nikmat merasa, makan, minum dan sebagainya. Itu Allah bagi dalam keadaan sifat Ar-Rahman. Tetapi dia tertakluk dengan satu lagi Ar-Rahim, iaitu Maha mengasihani, kasih sayang. Bila Allah bagi, dia tengok pula, adakah pemberian Allah itu ada Ar-Rahim ataupun tidak. Bila Allah bertindak Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ke tidak? Bila Allah bagi kehidupan, Allah bagi kita rezeki, makan, minum, nikmat kesihatan, apa sahaja keperluan kita Allah bagi, kita semak balik, ada tak kasih sayang Tuhan pada setiap pemberian tersebut. Bila ada kasih sayang, syukur, Alhamdulillah, kita dapat dua nikmat. Satu nikmat Ar-Rahman, satu nikmat Ar-Rahim. Tapi kalau kita dapat pemberian, buktinya nak tahu macam mana ada Ar-Rahim ataupun tidak, kita tengok kehidupan kita. Kalau orang bukan Islam sebagai contoh, kita tahu dah. Orang yang lawan Tuhan sebagai contoh, lawan agama sebagai contoh, tidak beriman dengan Allah sebagai contoh, kita tahu dah. Allah bagi nikmat sebagai Ar-Rahman, tetapi tidak ada Ar-Rahim. Allah bagi nikmat kepada dia hidup, tetapi Allah beri dalam keadaan benci. Allah beri dalam keadaan Allah murka, Allah marah. Sebagaimana Fir'aun, dia nak kaya, Allah bagi dia kaya. Jadilah manusia yang paling kaya pada waktu tersebut. Dia nak kuasa, Allah bagi dia kuasa. Jadilah dia manusia yang paling berkuasa pada waktu tersebut. Dia nak nikmat sempurna kesihatan, jadilah manusia yang tak pernah sakit masa hidup. Sebelum ditimpa ujian, udugaan, datang katak, datang belalang, datang air laut daripada darah, apa semua tu. Fir'aun adalah manusia yang paling sempurna pada waktu itu. Sebab waktu tu yang paling berkuasa dia lah, dia raja. Kemudian yang paling kaya pun dia lah. Dia sama taraf dah dengan Haman. Haman ni kalau kita ibarat kata menteri kewangan lah macam tu. Yang menjaga harta khazanah Mesir, Haman. Hidup pada zaman Qarun dan Haman. Dua-dua ni hidup pada zaman Fir'aun. Qarun dengan Haman hidup pada zaman Fir'aun. Yang paling berkuasa Fir'aun, yang paling kaya pun Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Setakat demam semua tu tak ada apa-apa dah. Nikmat sihat dia. Jadi artinya ibarat kata itulah impian manusia pada waktu tu. Kaya pun dia, kuasa pun ada kat dia, tak pernah sakit, sihat. Adakah bila Allah bagi nikmat kaya, Allah bagi nikmat kuasa, Allah bagi nikmat sihat kepada Fir'aun, Allah sayang Fir'aun? Tak, Allah tak sayang Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu sendiri pula mendakwa dia tu sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dalam surah An-Nazi'at juzuk 30. Fir'aun berkata, oleh kerana Fir'aun kata tak ada siapa lagi hebat daripada aku. Tak ada dah, sebab akulah yang paling berkuasa, akulah yang paling kaya, dan aku tak pernah sakit. Maka akhirnya dia rasa akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun, sampai mendakwa dia sebagai Tuhan. Iblis pun kata, dan pun tak pernah mengaku Tuhan doh. Sejahat-jahat Iblis pun tak berani nak mengaku diri dia Tuhan. Fir'aun lagi teruk. Adakah Allah sayang Fir'aun? Allah tak sayang Fir'aun. Bahkan Allah jadikan Fir'aun itu sebagai bukti tanda hingga akhir kiamat. Mayat dia itu, Allah tinggalkan mayat itu menjadi seperti mayat, apa kita panggil? Mumia. Mayat mumia tu sebagai tanda azab yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah jadikan dia sebagai tanda sampai hari kiamat, peringatan sampai hari kiamat. Bayangkan sebelum daripada Nabi Isa lagi. Kalau kita ni dengan Nabi Isa, katalah contoh sekarang ni 2000 tahun, 2024 jarak kita dengan Nabi Isa lebih kurang. Nabi Musa sebelum Nabi Isa, makna lebih kurang sebelum Masihi. Bila sebelum Masihi dia dah jadi negatif dah. Jadi negatif. Kalau jadi kau zaman Nabi Isa tu kosong, sebelum tu jadi negatif. Lebih kurang 5000 tahun. 5000 tahun jarak kita dengan Fir'aun, lebih kurang 5000 tahun. Fir'aun pun ada beberapa kategori. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Jadi artinya, adakah Allah bagi nikmat itu Allah sayang? Belum tentu. Sekarang ni kita dapat nikmat.
Bila kita dapat nikmat, macam mana kita nak tahu? Wahai Allah, ya Allah, Allah dah bagi kita ni nikmat, melihat, makan, minum, kehidupan, kesihatan, rezeki dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu nikmat yang Allah bagi ni ada Ar-Rahim ataupun tidak? Mudah ya. Tengok balik. Nikmat tu kita guna kat mana? Nikmat Tuhan bagi tu, sihat dia, rezeki kita makan, rezeki duit, apa lagi, ada anak-anak, ada rumah, ada kereta. Semua nikmat ni kita nak tahu adakah kita dapat tu dengan kasih sayang Tuhan ataupun tidak. Caranya adalah kita tengok kat mana kita guna balik. Itu cara dia. Kalau kita tengok Allah bagi kita nikmat kesihatan, alhamdulillah, kehidupan kita macam mana? Sihat itu kita jadikan dia semakin rajin beribadah. Maknanya sihat, nikmat sihat yang Tuhan bagi itu adanya Ar-Rahim. Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi kita harta. Alhamdulillah, dengan harta tu kita dapat bersedekah, kita dapat keluarkan zakat, kita dapat menyumbang untuk orang yang lebih memerlukan, bantuan kepada masjid, saluran itu, macam-macam lah kita guna untuk fi sabilillah. Kita infakkan balik fi sabilillah. Artinya kita tahu dah sumbangan daripada Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah itu ada Ar-Rahim, sebab kita guna balik pada jalan Allah. Dapat anak ramai, alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Nak tahu juga anak ni adakah Allah bagi dalam kasih sayang, Allah bagi dalam keadaan murka. Tengok balik macam mana kita besarkan anak. Kita jaga dia, kita bagi kasih sayang, kita bagi didikan agama, anak kita kenal Allah, anak kita kenal Rasul, anak kita tahu solat wajib perlu dilaksanakan walau macam mana situasi sekali. Anak kita membesar dalam kenal Allah. Anak kita membesar dengan nikmat iman, nikmat Islam. Maknanya pemberian anak itu alhamdulillah kita gunakan balik pada jalan Allah. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengenali, supaya apabila kita dapat nikmat, supaya nikmat itu adanya Ar-Rahim. Kalau kita dapat nikmat tapi kita tak guna balik pada jalan Allah, takut-takut tak ada Ar-Rahim. Contohnya apa? Allah bagi kita duit rezeki macam-macam, alhamdulillah, nikmat kesihatan ada, harta kaya dan sebagainya. Tapi tak pernah kita gunakan untuk jalan Allah. Sonok melancong sana, melancong sini, tak terfikir pula bagi tahu nak buat umrah tak ada. Kena fikir balik tu. Macam-macam negara dah pergi dah, tapi umrah tak pernah menjejakkan kaki. Bila tanya, tunggulah dulu, belum sampai seru lagi. Tapi sejauh-jauh Amerika dah sampai. Sejauh-jauh Amerika dah sampai. Mekah berapa jam ya sini? Sini Mekah ada lebih kurang 9 jam lah, lebih kurang 9 jamnya. Amerika tu 12 jam, 13 jam, tapi dah sampai, sebagai contoh. Negara tu dah sampai, tapi dia tak pernah lagi. Bila tanya bila nak ambil umrah contohnya, biarlah dulu, belum sampai seru lagi. Ni nak kena semak balik. Nak kena semak balik, takut-takut apa nikmat yang Tuhan bagi itu menjadi penghalang kepada kita untuk beribadah. Ketika itu kita tahulah bahawasanya rezeki pemberian Tuhan itu tidak ada Ar-Rahim. Kalau kita tidak gunakan balik pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Farisi, sedangkan Ar-Rahim ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan itu adalah ketika mana Allah bagi tadi, Allah bagi dalam keadaan lembut, Allah bagi dalam keadaan sopan santun, Allah bagi dalam keadaan kasih sayang cinta kepada hamba-hamba dia yang beriman. Artinya sifat Ar-Rahim khusus kepada yang beriman. Yang beriman insya-Allah dapat Ar-Rahim. Tetapi adakah semua yang beriman dapat Ar-Rahim? Tidak. Yang kita bincang tadi. Kalau selagi mana kita tak guna nikmat tu pada jalan Allah, walaupun kita ni orang Islam, walaupun nama kita nama orang Islam, tapi kita guna nikmat tu lawan balik Tuhan, adakah dapat Ar-Rahim Tuhan? Tak dapat. Walaupun kita dah ada peluang. Sebab Ar-Rahim ni khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Artinya peluang dah terbentang luas. Peluang untuk kita dapat kasih sayang Tuhan itu terbentang luas. Tapi masalah kita tidak merebut peluang tu. Tuhan, kalau kita pergi highway lah contoh, kita nak seluas-luas jalan,
jalan 3 lorong, 4 lorong, 5 lorong. Itu yang kita nak, supaya perjalanan lancar, tak ada aksiden, tak ada jam, banyak lorong. Dengan Allah, lagi lebar jalan tu yang kita nak. Lagi besar lagi Tuhan akan bentangkan jalan kepada hamba-hamba dia. Tapi sekarang ni tak semua orang nak lalui jalan tu. Tak semua orang nak ikut jalan Ar-Rahim tu. Walaupun Allah dah bagi peluang, siapa nak kasih sayang aku, Allah bentang. Tetapi tidak semua yang memilih jalan yang dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Suratul Ahzab ayat 43. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, keduanya adalah dua nama yang mengandung kelembutan. Kedua-dua tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua tu kan daripada perkataan rahmat. Rahmat tu maksudnya belas kasihan, ada sifat penyayang, itu maksud dia. Jadi artinya secara asas, kata Ibnu Abbas, dua-dua nama itu ada sifat kelembutan, kesopanan, kelembutan. Dan salah satunya lebih lembut dari yang lain, yakni lebih banyak mengandungi rahmat. Artinya dua-dua tu lembut, tapi yang lagi satu tu lagi lembut. Dua-dua tu Allah bagi kasih sayang, Allah tetap bagi. Tetapi kalau nak kira cinta Tuhan tu, rahmat Tuhan itu ada pada satu lagi sifat, lebih banyak daripada sifat yang lain. Artinya daripada perbandingan tadi, kita dapat fahami Ar-Rahim khusus kepada orang beriman. Artinya rahmatnya lebih banyak berbanding dengan sifat Ar-Rahman. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan telah berkata kepada kami As-Sari bin Yahya At-Tamimi telah berkata kepada kami Uthman bin Zufar, aku mendengar Al-Azrami berkata tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ia berkata Ar-Rahman untuk seluruh makhluk dan Ar-Rahim untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, baik manusia, baik jin, baik haiwan, yang nampak, yang tak nampak, yang hidup maupun yang mati dan yang jumud dan sebagainya. Kesemuanya itu dapat kasih sayang Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim itu hanya khusus kepada yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka mengatakan kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma stawa 'alal 'arsyir Rahman." Kemudian dia bersemayam di atas arash, yakni dialah Allah yang Maha Pemurah. Suratul Furqan ayat 59. Dan dia berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arash. Surah Taha ayat ke-5. Dia menyebutkan istiwa bersemayam dengan nama Ar-Rahman untuk meliputi seluruh makhluk dengan rahmatnya. Artinya banyak lagi dalam Al-Quran ayat-ayat yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan sifat Ar-Rahman. Tetapi dia berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang beriman. Dalam ayat ini dia mengkhususkan dengan nama Ar-Rahim. Ayat 3 tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Lepas tu ayat apa lagi? Dua ayat di atas tu. Dua ayat di atas itu Allah bertindak sebagai Tuhan yang mencakupi sekalian makhluk. Allah disebut di situ, Allah istiwa di atas arash sebagai Tuhan yang mencakupi seluruh makhluk. Bila sebut Ar-Rahman, Allah bertindak mengatasi daripada hamba-hamba yang beriman maupun tidak beriman. Tetapi bila Allah khususkan pada suratul Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Artinya apabila Allah khususkan kepada orang beriman, ketika itu tidak termasuk dalamnya golongan orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah azan dulu 8.34.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sikit lagi. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa nama Ar-Rahman lebih mengandungi rahmat kerana keumumannya di dua negeri, yakni dunia dan akhirat, dan untuk seluruh makhluknya. Satu lagi tafsiran, katanya Ar-Rahman ini lebih daripada Ar-Rahim. Sebab apa Ar-Rahman lebih daripada Ar-Rahim? Sebab Ar-Rahman ni dia tidak mengira siapa pun makhluknya, sama ada beriman ataupun tidak beriman, manusia ataupun bukan manusia, kesemuanya mendapat anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya sebahagian ulama, sifat Ar-Rahman, rahmat dalam Ar-Rahman lebih banyak daripada rahmat dalam kalimah Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahim dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi disebutkan dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rahman pengasih di dunia dan akhirat, dan Rahim penyayang pada keduanya. Dalam doa ini Rahman dan Rahim meliputi dunia dan akhirat. Artinya dalam doa yang lain, baik, kita dah nampak ada tiga pandangan. Satu pandangan Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman itu mencakupi semua makhluk. Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Tafsiran yang kedua memberi huraian, iaitu Ar-Rahman lebih banyak rahmat daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih banyak rahmat daripada Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman ni Maha Pemberi ni,
dia bagi kepada siapa sekalipun, maka lagi banyak pemberian daripada Ar-Rahim. Yang ketiga, katanya dalam sebuah hadis Nabi, doa Nabi SAW, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Tuhan itu adalah Ar-Rahman pada dunia dan akhirat. Tuhan itu pengasih di dunia, Tuhan itu juga pengasih akhirat. Artinya di dunia ni Tuhan bagi, akhirat nanti pun Tuhan akan bagi. Tak kira siapa, Allah akan bagi. Dunia Tuhan bagi, akhirat pun Tuhan bagi. Tetapi Nabi sambung dalam doa tadi, wa rahimahuma. Tuhan itu juga penyayang pada keduanya. Artinya di dunia pun ada yang mendapat kasih sayang Allah, di akhirat apatah lagi akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ketiga, balance. Tafsiran ketiga, seimbang. Tafsiran pertama tadi, Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Tafsiran kedua, Ar-Rahman lebih banyak rahmat daripada Ar-Rahim. Tafsiran yang ketiga, Rahman dengan Rahim ni sama. Maknanya di dunia Tuhan bagi, di akhirat pun Tuhan bagi. Di dunia pun Tuhan ada kasih sayang, di akhirat pun ada kasih sayang. Itu tafsiran yang ketiga. Nama Ar-Rahman khusus bagi Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Tak boleh. Ar-Rahman, Allah haramkan kepada mana-mana hambanya menamakan dengan nama Ar-Rahman. Sama ada letak AL ke, AR ke, ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, tak boleh kita nama Rahman. Melainkan kita kena ikat dengan gelaran hamba kepada Ar-Rahman. Abdur Rahman sebagai contoh. Abdur Rahman tak apa. Bila kita kata sebut Abdur Rahman, artinya kita dah ikat nama Tuhan dengan sifat hamba, abdu. Saja-saja letak nama anak Rahman, tak boleh. Berdosa meletak nama anak Rahman, kerana Allah haramkan daripada menamakan Rahman. Tapi kalau nama dia ada sambungan, contohnya Abdul Rahman, kita takkan nak panggil panjang-panjang Abdul Rahman. Besok kita panggil apa? Man. Kita panggil man je kan? Rahman. Tak apa, itu panggilan. Sekarang ni meletakkan nama. Meletakkan nama, jangan letak nama Rahman ataupun Muhammad Rahman. Tak boleh. Sebab Rahman, Allah tak izinkan kepada siapa pun, hatta Nabi tak boleh pinjam nama Rahman. Tapi Rahim boleh. Rahim boleh. Muhammad Rahim boleh, tak ada masalah. Abdur Rahim lagi boleh. Ada beza tu. Boleh faham? Contohnya dalam firman Allah, dalil dia. Dalil daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ketika mana telah datang kepada kamu seorang rasul. Ni Allah cerita kepada para sahabat, kepada orang beriman, datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu Allah gelar dengan sifat pertama Aziz. Aziz kan nama Tuhan. Daripada nama Tuhan tu kan, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul huwar rahmanur rahim, sampai Al-Aziz. Salah satu nama Tuhan ada Al-Aziz. Aziz ni nama Allah. Kalau kita terjemah Al-Aziz ni maksudnya yang maha perkasa. Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz. Tapi Al-Aziz, walaupun nama Tuhan, Tuhan bagi izin kepada Nabi untuk pinjam nama Al-Aziz. Tuhan sendiri bagi. Allah sendiri bagi kepada Nabi Muhammad sifat Nabi ni apa? Aziz, kata Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Sifat kedua harisun 'alaikum. Tapi haris bukan sifat, bukan nama daripada nama Allah, tapi gelaran. Bil mu'minin raufur rahim. Ada dua lagi tambahan, iaitu sifat rauf, sifat rahim.
Rauf dengan Rahim kan dua-dua ni nama Tuhan. Kan Rauf kan ada. Daripada Nas'aluka tu cuba balik nanti tengok. Ada tak Rauf? Ada Rauf. Rauf ni maksudnya maha penyantun lah. Maha lemah lembut, maha penyantun. Rauf. Rahim ada. Jadi artinya ada dalam banyak-banyak nama 99, ada yang Tuhan izin kepada kita pinjam, ada yang Tuhan haramkan daripada menamakan diri kita dan anak kita dengan nama Tuhan. Nama Ar-Rahim boleh letak Abdul Rahim ke, nama dia Nur Rahim ke, Muhammad Rahim ke, Ahmad Rahim ke, tak kisah. Itu tak kisah. Allah bagi izin pinjam nama Rahim. Tapi kalau Rahman, Muhammad Rahman, tak boleh. Melainkan Abdul Rahman, Muhammad Abdul Rahman ke Nur Abdul Rahman, tak kisah, asalkan ada perkataan Abdu. Kalau Rahim tak ada Abdu pun tak apa. Kalau Rahim tak ada Abdu pun tak apa. Kalau ada Abdu lagi bagus. Sebab kita kaitkan nama itu dengan sifat hamba. Tapi kalau Rahman tak boleh, melainkan kena kaitkan dengan sifat hamba, Abdul Rahman. Saja-saja letak Rahman, seketul perkataan Rahman tanpa dikaitkan dengan hamba, Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan? Kerana Rahim, apa maksud Rahim tadi? Rahim itu kasih sayang. Allah Maha Penyayang. Sifat penyayang Allah izinkan kepada semua makhluk dia. Banyak dalam hadis Nabi SAW. Antaranya hadis daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, salah seorang tabi'in masyhur, ulama di kalangan tabi'in. Hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nabi bersabda, orang yang ada kasih sayang akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Artinya Allah akan kasih kepada orang yang ada sifat kasih sayang. Artinya kasih sayang ni memang Allah suka. Allah suka sebarkan. Ambillah nama Den. Macam itulah. Rahim tu. Allah bagi. Tapi Ar-Rahman tadi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada kasih sayang akan dikasihi dengan Ar-Rahman. Allah tak sebut Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahim. Dalam hadis tu, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Dia ada beza tu. Tuan-tuan cuma nampak, bayangkan sikit. Sebab bila sekali sebut tu nampak Ustaz sama je. Memanglah sebab dia daripada perkataan Rahamim. Kita kena bayang. Yang pertama apa dalam Al-Quran? Bismillahirrahman. Ar-Rahim nombor 2. Bayangkan dulu. Ar-Rahman nombor 1, Ar-Rahim nombor 2. Dalam hadis tadi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Baik, apa sifat nombor 1 ke nombor 2 yang disebut dalam hadis tadi? Hadis saya baru baca ni. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Sifat nombor 1 kan? Ar-Rahman sifat nombor 1. Baik, nombor 1 dengan nombor 2 ni, yang mana nama yang Allah haramkan? Tak boleh mana-mana hamba dia ambil nama tu. Ar-Rahman nombor berapa? Nombor 1. Baik, sekarang ni kenapa dalam hadis Nabi bagi tahu Ar-Rahimun, orang yang ada kasih sayang, orang yang ada sifat belas kasihan ni akan dikasihi dengan Ar-Rahman yang nombor 1 tadi. Kenapa tak Allah sebut nombor 2? Sebab kasih sayang Tuhan Ar-Rahman tu, dia ada unsur memberi, dia ada unsur mencipta, dia ada unsur menjadikan. Yang mana sifat memberi, mencipta, menjadikan ni tak ada pada semua makhluk, melainkan pada Tuhan saja. Baik, nak bagi contoh mudah. Baik, katalah, baik, sekarang ni kita demam, kita sakit, tak sihat, terlantar ke rumah ke hospital ke. Doktor bagi kita, bagi makan ubat, siap bagi vaksin ke apa ke, macam-macam ikhtiar. Macam-macam ikhtiar dah. Tapi kita masih lagi sakit, kita masih lagi terlantar ke hospital, tak sembuh-sembuh.
Baik, ketika itu siapa yang boleh bantu kita? Allah. Allah yang memberi kesembuhan. Ada tak mana-mana manusia maupun makhluk yang boleh beri kesembuhan? Ada ke? Tak ada. Hatta doktor pun dia kata kita usaha. Kan doktor kalau kita usaha, selebihnya Allah. Maka Allah yang memberikan syifa, Allah yang memberikan kesembuhan itu, tak ada satu pun makhluk yang boleh memberikan nikmat sembuh melainkan Allah. Makanlah pil banyak macam mana sekalipun, cocoklah banyak mana vaksin pun, yang bagi sembuh Allah. Ubat itu asbab. Kalau kita belajar akidah, kita kena beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang mana qada dan qadar Allah ini Allah cipta dalam ruang lingkup sunnatullah. Ada benda yang Allah dah tetap dan ada benda yang Allah izin ia berubah. Benda tetap apa? Contohnya 1 campur 1 2. Tak diubah lagi dah. Masuk dalam Facebook baru ni, dalam sehari dua ni, siapa tengok Facebook tahulah. Tahu Ustaz Mamak daripada mana dah kata 1 campur 1 bukan 2. Dia kata 1 campur 1 bukan 2. Dia kata 1 campur 1 biiznillah 2. 1 campur 1 dengan izin Allah jadi 2. Kalau Allah tak izin jadi 2, tak jadi 2 dah. Oh, saya baru tahu. Maknanya selama ni kita belajar matematik salah, tuan-tuan. Salah kalau kita belajar matematik, kita tulis 1 campur 1 sama dengan 2. Salah. Dia kena 1 campur 1 sama dengan, kena tulis dengan izin Allah, maka jawapannya 2. Artinya Allah boleh tukar 1 campur 1 tu 3. Allah boleh tukar 1 campur 1 tu. Ya Allah, ini yang orang tak beriman dengan sunnatullah ni. Dia tak belajar sunnatullah. Sunnatullah ni ada takdir Allah yang memang Allah dah tetapkan. Benda mudah contohnya, mati. Allah dah tetapkan. Tapi kaifiat kepada mati itu berbeza. Allah dah tetapkan kullu nafsin za'iqatul maut. Itu sunnatullah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan rasa iman mati. Itu sunnatullah. Itulah ketetapan Allah yang tak boleh ubah. Tapi ada takdir yang boleh ubah, iaitu cara nak mati. Contoh bawa kereta mengantuk, kita pun dah terbabas. Mengantuk kan? Orang panggil micro sleep kan? Bahaya tu. Satu saat je terlekor terlelap tu, boleh terbabas tu. Satu saat je. Kita pun terlelap tu, termasuk lorong sebelah. Lori daripada depan tu. Dah mati dah lah. Lori belum sampai lagi. Adalah 200 meter lagi, 300 meter lagi, jauh lagi. Lori belum sampai lagi. Dah mati dah lah Dan. Itu bukan takdir lagi, belum. Itu belum takdir lagi. Takdir ni selepas kita usaha. Kena belok balik. Tak kisahlah nak belok ke kanan lagi, nak belok ke kiri, selepas dah usaha itu berlaku sesuatu. Contohnya terbabas. Lepas dah pusing steering tu, terbabas. Ataupun lepas pusing steering tu, elok on track balik, duduk atas jalan raya balik, maka selamatlah kita. Selepas usaha itu baru dipanggil sebagai takdir. Sekarang ni belum berlaku lagi, kita tak boleh serah kepada takdir, sebab itu bukan takdir. Kena faham tu. Takut kita salah faham terhadap takdir Allah. Beza dengan fahaman sekian mazhab. Ada satu mazhab dipanggil mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah ni artinya kita duduk diam je lah. Duduk diam, kejap lagi ada lah orang ketuk pintu rumah tu bagi makan. Kat luar tu nampak ada bungkusan tu Alhamdulillah, tak payah kocok pun. Dah ada bungkusan kat luar tu Itu golongan Qadariyah. Tuan-tuan, saya tak tipu ni, memang ada pun. Jangan tuan, kita tipu, memang ada tu belakang tu. Golongan Qadariyah, tuan-tuan. Golongan Qadariyah ni dia tak usaha. Dia tak usaha pun. Tuhan dah tentukan dah. Kejap lagi ada lah orang nak bagi duit RM10. Tuhan dah tentukan dah. Kejap lagi ada lah orang nak bagi makan. Duduk rumah ya, rehat ya, beribadah ya. Nabi bukan macam tu. Bahkan para sahabat ada yang berusaha, bercucuk tanam, berniaga. Nabi sendiri sebelum dia dilantik sebagai Rasul, Nabi seorang pengembala
Kambing. Nabi businessman bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Cuma bila Nabi dah dilantik sebagai Rasul, tugas Nabi itu semakin berat. Nabi tinggal mengembala kambing. Nabi bila dah jadi Nabi, dah jadi Rasul, Nabi tak mengembala kambing lagi dah. Sebab tugas Nabi semakin mencabar. Nabi kena sampaikan dakwah, nak menyatukan umat Islam Aus dan Khazraj, nak lawan orang kafir Quraisy. Tugas semakin berat. Nabi tak mengembala kambing lagi dah. Tapi Nabi tetap meneruskan kehidupan sebagai seorang manusia. Nabi seorang ayah, Nabi seorang suami, ketua keluarga. Nabi tetap mencari nafkah. Jadi artinya kena beza antara apa yang dipanggil sebagai takdir sunnatullah tadi, yang Allah dah tetapkan, dan ada takdir yang boleh berubah. Ingat, Nabi bagi tahu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang Kan doa boleh mengubah takdir. Apa maksud doa boleh mengubah takdir? Doa mengubah takdir atas perkara yang tak boleh diubah. Doa boleh mengubah sesuatu pada perkara yang tak boleh diubah. Boleh tak berdoa, ya Allah, aku tak nak mati, hidup kekal selama-lamanya. Allah makbul tak doa tu? Tak makbul, sebab kita minta pada satu perkara yang memang dah tak boleh ubah. Iaitu setiap bernyawa itu pasti mati. Tapi kita boleh berdoa, ya Allah, kurniakan kepada aku husnul khatimah. Macam mana cara dia, aku serah balik ke kau, wahai Allah. Itu boleh. Sebab semua pasti akan mati. Kaifiat cara mati itu boleh jadi berbeza. Jadi kena bezakan antara takdir yang boleh berubah dengan takdir yang tidak boleh berubah. Bila kita kata doa boleh mengubah takdir, artinya kita berdoa pada suatu takdir Allah yang Allah izinkan ia berubah. Maka Ar-Rahman itu satu-satunya yang ada kuasa, boleh memberi, boleh mencipta, boleh menjadikan dengan sifat rahmat, iaitu Allah. Sebab itu Allah disebut dalam kitab tafsir ni, nama Ar-Rahman khusus bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya, tak boleh. Jadi kena tengok balik. Tengok balik, kalau kita ada tercadang nak letak nama anak cucu Rahman semata-mata, kena semak balik. Pasti diletakkan dengan sifat hamba, iaitu Abdur Rahman. Tapi kalau Rahim tak ada masalah. Rahim sama ada nak letak ada abdu kat depan dia, ataupun tak ada abdu, Muhammad Rahim, Nur Rahim dan sebagainya, dibenarkan. Kerana sifat Rahim, Allah beri izin kepada Nabi untuk pinjam. Allah beri izin kepada hamba-hamba dia untuk pinjam, berbanding sifat Ar-Rahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Allah bagi tahu kepada Nabi, sebut nama ya Allah ataupun sebut nama ya Rahman. Jadi artinya dalil ayat ni seolah-olah menunjukkan Ar-Rahman itu hanya milik Allah. Tak sebut sini Qulidu'ullaha awidu'ur rahim, tak. Dia sebut Qulidu'ullaha awidu'ur rahman. Seru nama Allah ataupun seru nama Ar-Rahman. Sebab nama Ar-Rahman itu Tuhan mencipta. Tuhan cipta apa tadi? Sembuh. Macam-macam ikhtiar pun, kalau Tuhan kata tak sembuh, tak sembuh. Tuhan cipta daripada tak ada kepada ada. Tak ada satu makhluk pun ada kuasa macam tu. Ni contohnya depan kita ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kereta depan kita ni. Ni dalam masjid, tiba-tiba ada kereta. Siapa yang buat tu? Allah. Ada tak manusia boleh buat magic macam tu? Tak ada. Melainkan manusia tu dia akan seru makhluk-makhluk gaib. Dia panggil jin ke apa ke, tapi dia tak ada kuasa. Akhirnya dia minta bantuan daripada makhluk gaib. Artinya benda tak ada daripada ada ni hanya Ar-Rahman boleh buat. Tapi Rahim, Allah bagi izin pada siapa? Sebab Allah nak sebarkan kasih sayang kepada sekalian makhluk dia. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman
dengan nama yang mana sahaja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Suratul Isra ayat 110. Wallahu alam. Setakat tu dulu perbahasan perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah pada kuliah akan datang nanti kita akan sambung dengan perenggan dan juga firman-Nya. Muka surat 69. Ada soalan 1-2 kalau ada. Sila. Jadi ada juga yang tengok-tengok orang yang yang ramah tu juga yang baik pada Allah, yang tak baik dia pada Allah. Oh, okey. Betul. Dalam surah An-Nisa. Sila. Adakah perlu kita cakap macam tu? Baik, terima kasih. Dalam surah An-Nisa juzuk yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Apa yang menimpa kamu dari sudut kebaikan, apa saja yang menimpa kamu dari sudut hasanah, famin Allah, maka ia datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apa sahaja benda buruk yang berlaku, apa sahaja benda buruk yang menimpa kamu, famin nafsik, ketahuilah ia datang daripada diri kamu. Satu. Dalam firman yang lain, qul kullum min indillah. Dalam firman yang lain, katakanlah wahai Muhammad, setiap yang berlaku tu datang daripada Allah. Dua ayat ni berbeza ni. Maksudnya berbeza apa? Berbeza dari sudut kita panggil kefahaman. Ayat pertama bagi tahu yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Satu lagi ayat nak bagi tahu, Allah suruh pada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, semua benda tu datang daripada Allah. Qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, setiap perkara itu datang daripada Allah. Bila kita baca macam ada kontra, macam bercanggah. Satu kata yang baik ia daripada Tuhan, yang buruk datang daripada diri sendiri. Satu lagi bagi tahu semua tu datang daripada Allah. Jadi sekarang ni macam mana? Adakah berlaku pertembungan? Tak ada. Tak ada berlaku pertembungan. Sebenarnya ayat yang kedua, kul kullum min indillah, mentafsirkan semula ayat yang tadi. Iaitu yang baik daripada Allah, iaitu anugerah daripada Allah. Yang baik itu adalah pemberian daripada Allah. Tapi yang buruk kalau berlaku, itu adalah akibat diri kamu. Kena faham tu? Bukan maksudnya adalah dia adalah pemberian. Bukan. Dia maksudnya disebabkan akibat daripada diri kamu. Adalah sebab-sebab buruk berlaku. Contoh musibah. Berlakunya musibah, berlakunya ujian, bala ko apa ko. Kesemua yang Tuhan turunkan itu ada sebab. Boleh jadi benda yang sebab tu turun, yang pertama boleh jadi Dr. Yusuf Almarhum, Dr. Yusuf Qardawi memperincikan apa maksud bala, apa maksud musibah, apa maksud ibtila, ujian. Dia memperincikan setiap benda yang turun. Contoh saya nak bagi mudah faham. Contoh, soalan yang menarik. Contoh, katakanlah tsunami, banjir besar, tsunami. Bila tsunami datang satu negeri ataupun satu daerah, habis semua orang kena. Masalah dia satu je. Musibah dia satu je, iaitu tsunami, banjir. Satu je. Tapi yang kena satu penduduk, satu daerah, 1000 orang kena, contoh. Baik, boleh tak kita kata 1000 orang ni semua dapat bala? Tak boleh. Sebab musibah yang sama datang, boleh jadi dia adalah bala kepada orang ni, tetapi dia adalah ujian kepada orang ni. Benda yang sama. Boleh jadi dia adalah kafarah untuk orang ni. Benda yang sama. Jadi benda yang sama tu datang, dia bergantung kepada di sebalik diri kamu tu. Di sebalik diri kamu tu. Di sebalik keburukan yang datang tu, apa punca dia? Kenapa si A kena banjir, B pun kena banjir, C pun kena banjir. Banjir yang sama, tarikh yang sama, kampung yang sama, rumah sebelah-sebelah. Rumah sebelah-sebelah, A, B, C, sebelah-sebelah. Tapi datang banjir pukul 3 pagi, 3-3 kena.
Tapi di sisi Tuhan, boleh tak kita pukul rata, ni semua tiga-tiga ni banyak dosa. Mulut kita laju yo. Ni tiga-tiga ni banyak sangat dosa, itulah padan muka kena bala banjir. Tak boleh. Sebab walaupun rumah sebelah-sebelah, walaupun tiga-tiga kena pukul ombak banjir pukul 3 pagi, tetapi di sisi Tuhan boleh jadi tiga-tiga ni penilaian dia berbeza. Si A sebagai contoh, di mata kita kena ujian ombak banjir, tapi di sisi Tuhan rupa-rupanya dia adalah kafarah. Dia ada dosa-dosa sebelum ni, yang mana dosa-dosa tu mungkin Allah tak nak bebankan dia pada akhirat. Allah hapuskan dosa dia sekarang. Allah tak nak bebankan dia pada akhirat, Allah hapuskan dosa sekarang, supaya bila dia balik akhirat nanti tak ada dosa. Yang si B ni pula boleh jadi musibah untuk dia, ujian, sebab Allah nak angkatkan darjat dia lagi, sebab Allah tahu dia ni kuat sabar ni, sikit lagi nak sampai kepada tahap as-sabirin contohnya, sikit lagi Allah datangkan bala. Bila Allah datangkan bala, mata kita nampak bala, tapi bagi dia Allah datangkan musibah, sebab Allah tahu dia akan tetap sabar. Maka semakin kuat sabar dia, walaupun kena banjir, semakin tinggi darjat dia. Banjir yang sama juga, orang ni memang kufur, si ni dah lah tak semayang, dah lah itu lawan Tuhan, tak puasa, tak itu, tak ini, kena banjir yang sama. Tapi adakah dia semakin dekat dengan Tuhan? Lagi kena banjir, lagi dia salahkan Tuhan. Jadi dalam ayat yang tadi, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa saja buruk yang datang, yang timpa kamu adalah datang daripada diri kamu. Artinya kena cek balik, adakah setiap keburukan yang datang itu berbentuk musibah, datangnya keburukan itu adalah berbentuk bala, ataupun berbentuk ujian daripada Allah tadi, kafarah daripada Allah tadi. Sebab dia kena tengok balik kepada diri kita. Maka ayat yang kedua tadi menghuraikan semula, hakikatnya kedua-duanya tu datang daripada Allah. Jadi boleh faham? Boleh faham? Tak faham ni? Daripada dalam. Yang baik daripada Allah artinya apa saja yang baik kita sampaikan itu dalam tu masuk dalam tu apa? Betul? Jadi atas tahap kita mengatakan kita dah yang sesuai kita. Ini yang kita perlu kita nak cakap yang baik bawah, yang tak baik jadi perlu kita cakap. Okey. Yang konsep tadi bala turun baik buruk tu boleh faham? Boleh faham? Okey. Yang baik daripada Allah. Baik, contoh. Ni kalau saya salah faham bagi tahu. Katakanlah biasa penceramah kan, penceramah dah ceramah apa semua, nak tutup ucapan, tutup ceramah. Yang baik daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri saya, macam tu. Yang tu ke soalan tu? Macam tu. Okey. Baik, adakah ucapan seumpama itu, yang baik datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri saya, itu adakah ucapan itu membawa kepada rosak akidah? Sebab adakah ucapan tu seolah-olah ucapan yang membawa kepada fahaman Mu'tazilah? Baik, sebenarnya secara peribadilah, pandangan saya secara peribadi, ucapan tu lebih kepada kita panggil intipati dalam bab adab dan juga akhlak. Ucapan tu lebih kepada konsep adab dan juga akhlak. Sebab selagi mana kita ucap tu, kita tahu ucapan tu nak bagi tahu sebenarnya yang saya baik, yang saya kongsikan tadi tu sebenarnya ilmu daripada Allah. Ilmu yang saya ceramah tadi tu, contohnya yang saya ceramah tadi, yang saya sampaikan tu, orang kata hebatlah ustaz tu ceramah, beribu orang melimpah ruah sampai ke masjid luar sana. Sebab apa? Sebab ustaz tu ceramah best, contohnya. Jadi ada daya tarikan kita ke ilmu ke apa, sedap ceramah macam mana pun, adab dia yang baik, yang saya sampaikan baik itu bukan daripada saya, daripada Allah tu. Ilmu saya sampai itu sikit sangat sebenarnya daripada Allah.
Tapi kita lapik pula yang kedua. Yang buruk tu daripada diri saya. Sebab apa? Kalau ada tersasul, tersalah cakap, apa semua sekali tu, kelemahan saya. Kita nak bagi tahu situ. Itu kelemahan saya tu. Kelemahan saya. Jangan tuan-tuan salahkan Tuhan. Itu dah takdir Tuhan. Padahal kita yang salah. Jangan kita nak setengah-setengah orang dia nak selamatkan diri. Tuhan dah takdir macam tu dah. Kan ada kan? Apa-apa Tuhan apa itu dah mempergunakan nama Tuhan. Memang Tuhan dah takdir. Tapi Tuhan bagi izin tak kita ikhtiar? Tuhan izin kita ikhtiar. Jadi artinya dia ucapan itu bagi saya peribadi lebih kepada adab dan juga akhlak. Supaya kita tahu tahap kita ke mana. Supaya kita tidak bongkak dengan ilmu. Kita tidak sombong dengan kelebihan yang kita ada. Boleh jadi kita ramai pengikut, ramai followers, kan? Ramai jemaah, ramai pengikut setia, tapi rupa-rupanya itu adalah anugerah juga sebenarnya. Tapi ramai orang di kalangan masyarakat tak faham tu. Tak faham tu dalam erti kata, ini maksudnya ustaz ni bagus sebab ramai follower. Bukan. Ilmu bukan diikut kepada follower. Ilmu bukan diikut kepada follower. Pengikut kebenaran bukan diikut kepada follower. Bukan. Kebenaran dia tetap berdiri dan tegak di atas kebenaran. Sama ada kita nak ikut tak ikut, kita lah atas diri kita. Jadi bila kita kata yang baik datang daripada Allah, artinya yang saya sampaikan tadi, kalau ada manfaat, yang saya sampaikan tadi itu kalau ada ilmu, yang saya sampaikan tadi itu kalau ada apa-apa yang baik, sebenarnya yang saya sampaikan itu datang daripada Allah. Allah yang bagi izin. Tapi kalau ada tersasar, tersalah cakap, terguris hati, jangan salahkan Tuhan, saya yang tersalah. Itu maksud dia. Lebih kepada adab. Tapi jangan kita sampai satu tahap kita nak, orang kata macam tadi tu, takut kita nak mengelakkan bahawasanya seolah-olah tidak ada takdir Tuhan pula. Jangan kita anggap seolah-olah tidak ada takdir Tuhan. Semuanya ada takdir. Konsep takdir ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Takdir ni secara umum lah. Takdir ni adalah satu perkara yang dah menjangkaui daripada aspek ilmu Allah. Sebab maksudnya dah menjangkaui masa dengan ilmu Allah. Benda tu Allah dah tahu dah. Dunia ni walaupun belum kiamat, Allah dah tahu siapa masuk syurga. Dunia ni kita sendiri pun belum mati, Allah dah tahu dah cara kita mati, bila kita mati, umur berapa kita mati, kita mati di mana, di tanah mana kita akan dikebumikan. Allah dah tahu. Oleh kerana Allah dah tahu, maka bila kita kata tak payahlah buat apa-apa, Allah dah tahu. Tak payahlah buat apa-apa, nak buat apa, Allah tak tahu. Allah dah tahu, Allah tak terikat dengan masa. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dalam surah Al-Hadid juzuk 27. Dialah yang mula, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Allah menamakan diri Allah sebab Allah ini beyond the time. Allah tak terikat dengan masa. Masa duk macam ni, Allah luar daripada masa. Kalau Allah duduk dalam masa, Allah jadi makhluk lah. Allah terikat dengan masa 24 jam. Maknanya Allah jadi makhluk. Makhluk lagi besar daripada Tuhan. Salah tu. Sedangkan makhluk masa ni pun Allah cipta. Wal asr. Demi waktu asar, demi masa. Wal fajr. Demi waktu pagi, waktu subuh. Wad duha. Demi waktu duha. Macam-macam waktu Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, artinya Allah beyond the time. Allah melebihi daripada masa. Allah tidak terikat dengan masa. Oleh kerana Allah tak terikat dengan masa, maka Allah dah tahu apa yang akan berlaku. Tapi pada masa yang sama, Allah suruh kita berusaha. Sebab penentuan masa akan datang bergantung kepada usaha kita dan dengan izin Allah. Jadi mana kalau kita ucap ucapan tadi tidak membawa kepada rosak akidah, selagi mana kita tahu bahawasanya semuanya yang baik yang buruk itu juga datang daripada Allah. Sebab kita tak nak orang salah faham terhadap konsep baik daripada Allah, buruk daripada kita, seolah-olah terpisah antara takdir dengan usaha. Sedangkan dua-dua tu kena jalan seiring. Ada takdir, ada usaha. Contoh mudah saya tadi itulah, bawa kereta, bagi faham tu ya. Walaupun maut tetap menyinggah kita, maut setiap hari akan mengintai kita, tetapi selagi mana belum sampai masa, kita kena usaha. Jangan mati juga.
TO penuh 12 sudu gula. Alah, esok mati juga. Teh tarik penuh. Pagi teh tarik, tengah hari, petang. Alah, mati juga. Salah tu. Tu salah tu. Tu dah boleh pergi ke Qadariyah dah tu. Sebab dia tahu takdir lah, mati juga. Tak, kita kena jaga kesihatan. Kalau tak jaga kesihatan, maka seolah-olah kita dah menyalahkan takdir sebenarnya. Walaupun kita nampak macam menyerah kepada takdir, tapi kita dah menyalahkan takdir. Sedangkan itu bercanggah dengan konsep yang diajar oleh Nabi untuk berusaha. Nabi sendiri pun patah gigi nak sampaikan Islam. Sepatutnya Nabi duduk diam je. Alah, aku Nabi, doa aku doa mustajab, doa yang mesti Allah kabulkan. Tak, Nabi pakai baju besi. Nabi turut berperang. Nabi turut bersama para sahabat. Nabi pun lapar. Nabi pun berdarah. Nabi pernah dihina. Nabi macam-macam apa yang kita mungkin tak mampu nak hadapi waktu tu, Nabi dah hadapi dah. Nabi di pulau, Nabi diejek, macam-macam. Padahal dia Nabi. Tak sewenang-wenangnya dia gunakan doa tu dah. Doa mustajab tu. Nabi tetap berusaha. Maka kita pun kena usaha supaya seiring antara takdir dan juga jangan usaha. Wallahu ta'ala alam, setakat tu dulu. Nanti kan pengusi kena bayar lebih pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alni qur'anan fi dinina qarina wa fil qabri mu'nisa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nar suran wa hijaba wa ila khairat kulli hadalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.